Selamat pagi dan hari yang sangat baik. Saya ucapkan kepada anda semua, selamat datang ke forum kami untuk minggu ini. Seperti yang kami tahu, bahasa rojak adalah satu isu yang membolehkan anda memikirkan topik yang telah kami ketengahkan dan kami berpenat lelah untuk menyelesaikan masalah bersama-sama dengan berkongsi idea yang bermanfaat dan menarik dan walaupun yang akan disampaikan oleh tetamu kami. Hari ini, kami ingin pengetengahkan yang agak menarik iaitu penggunaan bahasa rojak di media massa seperti siaran radio popular semakin membimbangkan bagaimana isu bahasa rojak ini dapat diselesaikan. Saya pasti bahawa setiap orang daripada kita mempunyai pendapat kita sendiri dan walaupun dengan topik ini. Sebelum kita pergi ke forum kita, saya ingin memperkenalkan ahli panel kami hari ini. Ahli panel pertama kami ialah Profesional Dr. Rania binti Tuan Azari dari UPM. Di sebelahnya ialah panel 2 iaitu Profesor Dr. Joey Kulit, anak Milton Johnny dari UM. Dan juga kita ada Profesional Dr. Christian, anak lelaki Nagendra Raja dari UITM. Selamat datang ke forum kami. Tanpa berbuat lebih lanjut, saya ingin memulakan perbincangan kita disebabkan situasi yang kita hadapi sekarang, iaitu bahasa rojak yang berlaku pula bagaimana isu bahasa rojak ini boleh berlaku. Bahasa rojak adalah suatu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan campuran pelbagai bahasa dalam satu pertuturan. Bahasa rojak digunakan secara meluas dalam media massa seperti radio, berita, televisyen dan juga dalam media sosial oleh generasi muda. Penggunaan bahasa rojak di Malaysia merupakan satu topik berkontroversi oleh kerana penjaga-penjaga bahasa menuduh ia sebagai penggunaan bahasa yang tidak betul dan mungkin menimbulkan krisis dalam pembelajaran bahasa. Mereka bimbang bahawa siswa-siswi akan kekurangan kemahiran menulis dan bertutur sekiranya amalan ini terus berlaku. Isu bahasa rojak ialah apabila pelbagai bahasa atau dialek digunakan dalam komunikasi harian dalam Malaysia dan Singapura. Istilah ini biasanya digunakan kerana orang ramai sering bercakap dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu, Inggeris, Cina, Tamil dan lain-lain dalam kehidupan seharian mereka. Walaupun ini menjadi kaedah yang semula jadi dan berkesan untuk berkomunikasi dalam masyarakat yang berbagai budaya, ia juga menimbulkan beberapa masalah pada masa kini, iaitu kecampuran kosakata di mana penggunaan bahasa rojak juga boleh menyebabkan kecampuran kosakata di mana individu mungkin menggunakan istilah-istilah dari pelbagai bahasa dalam satu perbualan. Ini boleh merumitkan pemahaman, terutamanya jika istilah-istilah itu tidak dikenali oleh semua pihak yang terlibat. Okey, terima kasih Yen. Bagi isu bahasa rojak ini boleh berlaku. Bahasa rojak ialah percakapan yang menggunakan banyak bahasa sekaligus. Misalnya, Manglish kadang-kadang menggunakan perkataan dalam bahasa Melayu dan kadang-kadang bahasa Inggeris. Masalah pencemaran bahasa semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Pada masa ini, keadaan ini menukarkan hasrat kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Terima kasih. Bunyi itu meyakinkan. Jadi, apakah bahasa rojak yang memberi kesan kepada generasi akan datang? Isu bahasa rojak sememangnya meninggalkan impak negatif yang semakin ketara. Antara impak penggunaan bahasa rojak ialah melahirkan generasi muda yang tidak menguasai bahasa Melayu dengan betul sepenuhnya. Penggunaan bahasa rojak boleh menjejaskan pembelajaran di peringkat sekolah. Kini, kebanyakan pelajar sering menggunakan bahasa rojak
untuk berkomunikasi dalam penghantaran sistem pesanan ringkas atau SMS. Apabila gejala ini dijadikan sebagai amalan seharian mereka, keadaan ini akan menjejaskan keputusan peperiksaan bagi seseorang pelajar, sekolah maupun negeri. Hal ini demikian kerana mereka tiada kemahiran dalam menulis karangan dengan menggunakan bahasa yang betul. Mereka telah biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka. Impaknya, isu ini secara tidak langsung akan menghakis ketulenan bahasa Melayu secara perlahan-lahan dalam kalangan masyarakat. Antara kesan yang akan pelajar atau generasi pada zaman akan datang adalah pembelajaran dan pendidikan di mana dalam konteks pendidikan, penggunaan bahasa rojak boleh memberi kesan negatif kepada pembelajaran. Sistem pendidikan mungkin menghadapi kesukaran dalam mengajar dan menilai bahasa dalam bentuk yang tidak teratur. Selain itu, kehilangan identiti budaya juga akan menjadi kesan jika bahasa rojak menjadi begitu dominan dalam komunikasi generasi akan datang. Mungkin kehilangan hubungan dengan bahasa-bahasa dan budaya asal mereka. Ini boleh merosakkan warisan budaya dan mengurangkan rasa identiti budaya dalam kalangan masyarakat. Itulah penjelasan panel 1 dan 2 yang teliti. Terima kasih. Panel 3, apa pendapat anda tentang perkara ini? Okey, dari segi kesannya, kerancuan atau campur aduk penggunaan bahasa kebangsaan oleh penyampai radio tempatan semakin membimbangkan. Komunikasi dan interaksi penyampai radio tidak mencapai satu standard bahasa sebagai seseorang yang profesional dalam mengemudikan slot di radio, terutamanya di stesen radio saluran berbahasa Melayu. Mereka seoleh-oleh tidak peka dan prihatin dengan sensitiviti masyarakat yang memandang tinggi martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia. Berkomunikasi dalam bahasa yang bercampur aduk antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sering sekali melihatkan betapa lemahnya penggunaan bahasa penyampaian radio. Penggunaan bahasa rojak ini seoleh-oleh satu lesen besar kepada penyampai radio untuk menarik perhatian pendengar. Tidak terlihat ketegasan jati diri penyampai radio saluran berbahasa Melayu ini apabila berbahasa yang digunakan dilanggar normal penggunaannya. Keburukan bahasa rojak. Negara memiliki bangsa yang gagal berkomunikasi dengan baik, menurunkan kedudukan bahasa Melayu, menjejaskan keberkesanan berkomunikasi dalam masyarakat selingguis, menimbulkan salah faham. Mutu penguasaan bahasa Melayu terus merosot dan lemah serta terhakis. Hal ini akan memberi kesan kepada bahasa ilmu, bahasa pentadbiran, bahasa undang-undang dan bahasa budaya. Jadi bahasa Melayu kita. Penerangan yang sangat terperinci. Terima kasih. Seterusnya, soalan terakhir. Saya percaya ramai juga pendengar yang ingin tahu apakah tindakan yang boleh dielakkan daripada bahasa rojak. Isu ini dapat ditangani dengan menerangkan kesedaran terhadap penggunaan bahasa yang betul di semua peringkat rasmi dalam masyarakat. Selaku pemimpin masyarakat, mereka seharusnya menunjukkan teladan yang baik kepada rakyat. Mereka harus mengawal diri dalam menggunakan bahasa yang dalam sesuatu majlis supaya mereka sentiasa menggunakan bahasa yang betul, baik semasa menggunakan bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Jika mereka menggunakan bahasa Melayu, biarlah sepenuhnya digunakan perkataan-perkataan Melayu, begitu juga apabila berbahasa Inggeris. Keadaan ini akan menjadi ikutan kepada rakyat
dan lama-kelamaan seluruh masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan betul. Jelaslah bahawa penggunaan bahasa yang betul oleh pemimpin masyarakat adalah penting dalam mengatasi bahasa rojak. Antara tindakan yang boleh ditangani untuk mengelakkan diri daripada bahasa rojak adalah elakkan campuran terlalu banyak bahasa di mana kita harus berhati-hatilah supaya tidak mencampur terlalu banyak bahasa dalam satu kalimat. Lebih baik menggunakan satu bahasa saja dalam satu ucapan atau penulisan. Selain itu, kita juga harus mengamalkan berkomunikasi dengan jelas dan amalkan berkomunikasi secara konsisten dengan menggunakan bahasa yang betul. Semakin kita berlatih, semakin lancar kita akan menjadi dalam menggunakan bahasa yang sesuai. Terima kasih. Okey, dari segi tindakannya, penyampai radio seharusnya mempunyai ilmu bahasa perantaraan yang baik dan mempunyai ilmu kemahiran bertutur dan berinteraksi dengan pendengar dengan menggunakan bahasa yang betul. Pihak penguasa stesen radio juga sewajarnya memberi garis panduan yang jelas tentang keadaan penyampaian di radio. Pihak kerajaan perlu mewajibkan penggunaan bahasa yang gramatik bagi penyampaian di radio. Hal ini perlu dipandang serius kerana bahasa menunjukkan bangsa. Jika pelancong asing datang ke negara kita, mereka akan terpengaruh oleh penggunaan bahasa yang salah. Seterusnya, masalah pencemaran bahasa menjadi lebih serius. Isu pencemaran bahasa dalam kalangan masyarakat akan dapat dibendung. Hal ini bersesuaian dengan peribahasa Melayu. Menjaga lebih baik daripada merawat. Akhir kata saya, gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua. Maju bangsa, maju negara. Terima kasih. Saya percaya semua pendengar faham. Terima kasih kerana datang hari ini dan bercakap tentang isu ini. Komen anda telah memberi kami banyak cara berbeza untuk melihat isu ini. Terima kasih atas masa anda.